Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam pentadbiran madrasah, saya selalu membahagikan prestasi institusi tahfiz ini kepada dua. Yang pertama sekali ialah prestasi dalaman, dan yang kedua ialah prestasi luaran. Itu yang kita bahagikan kepada dua kategori. Apa maksud saya tentang prestasi dalaman dan luaran? Yang pertama sekali ialah prestasi dalaman, iaitu yang melibatkan prestasi pelajar. Prestasi pelajar, pengajian pelajar, pencapaian pelajar, itu yang termasuk dalam prestasi dalaman lah. Dan juga prestasi guru dan asatizah, pengurusan dan pentadbiran. Ini semua melibatkan prestasi dalaman, pencapaian guru, prestasi dari sudut kawalan pelajar dan sebagainya. Ini yang kita kategorikan sebagai prestasi dalaman. Dan yang kedua ialah yang kita maksudkan prestasi luaran. Prestasi luaran ini ialah prestasi yang melibatkan hubungan kita dengan masyarakat di luar. Yang pertama sekali. Yang kedua, populariti madrasah. Kita tak sebutlah perkataan populariti madrasah tu, tapi maksudnya ia mesti dikenali. Prestasi termasuk dalam prestasi luaran. Kalau orang tak kenal madrasah kita, macam mana orang nak hantar pelajar kepada madrasah kita? Kalau tak ada orang hantar pelajar kita tidak bertambah, macam mana kita mahu maju dan kita berkembang. Jadi saya masukkan prestasi luaran ini ialah termasuk juga populariti madrasah, supaya madrasah ini boleh dikenali dan boleh dihantar oleh ibu bapa dan penjaga yang berminat. Itu termasuk dalam prestasi luaran. Dan juga yang ketiga ialah dari sudut pembangunan. Contohnya, sebelum ni tak ada asrama tambahan, kita nak tambah asrama. Sebelum ni tak ada surau, kita nak buat surau. Sebelum ni kita nak kita tak ada bilik perpustakaan, kita nak tambah bilik perpustakaan. Jadi penambahan fasiliti ini kita kategorikan kepada prestasi luaran. Kerana apa? Kerana ustaz-ustaz tak perlu nak fikir tentang prestasi luaran ni. Ustaz-ustaz tak perlu nak fikir macam mana nak tambah lagi bangunan 2 tingkat, 3 tingkat. Ustaz-ustaz tak perlu fikir. Ustaz-ustaz hendaklah fikir tentang bagaimana untuk pelajar-pelajar ini mencapai target yang kita beri, yang pihak pengurusan beri, target-target yang perlu dicapai supaya pelajar ini tidak hanyut je, tak tahu, tak ada hala tuju. Kita kena bagi setiap bulan, kena bagi target pencapaian sebanyak mana yang perlu dicapai, khususnya tahfiz dan alim sama. Kita kena bagi hala tuju pelajar supaya mereka ini boleh memaksimalkan pencapaian mereka tu, supaya mereka ini boleh meningkatkan lagi pencapaian pengajian mereka tu. Itu yang prestasi dalaman lah. Jadi kita tak campur prestasi luaran ini kepada mana ustaz-ustaz tak perlu fikir macam mana kita nak tambah bangunan, macam mana kita nak tambah fasiliti dan sebagainya. Itu termasuk dalam prestasi luaran. Dan prestasi dalaman dan luaran mestilah bergerak seiring. Maksud saya, sebagai contoh 10 tahun lepas kita mungkin ada 40 orang pelajar. Kita mungkin ada 40 orang pelajar. Selepas 5 tahun, 10 tahun, tak mungkin fasiliti kita tu cukup untuk 40 orang pelajar, sebab pelajar bertambah, madrasah berkembang maju. Jadi kalau kita tidak mengambil berat tentang prestasi luaran, maksudnya dari sudut populariti madrasah, dari sudut fasiliti dan sebagainya, penambahan bangunan dan sebagainya, maka dalam masa 10 tahun tu madrasah kita tidak berkembang maju. Kita just seperti yang 10 tahun lepas 40 orang pelajar, hari ni pun 40 orang pelajar.
kita tak mahu macam tu. Jadi mestilah bergerak seiring dengan penambahan pelajar. Maknanya kalau kata mungkin dalam jangka masa 3 tahun kita akan buat satu plan untuk kita boleh berkembang dengan kadar 100 orang pelajar dalam masa 3 tahun akan datang. Jadi kita dah buat plan kita dah, strategi kita supaya seiring dengan prestasi luaran dan dalaman. Itulah yang saya selalu bahagikan, prestasi luaran dan dalaman supaya sentiasa seiring mengikut peredaran masa dan kemampuan kita, mengikut kadar kemampuan kita. InsyaAllah saya doakan semoga semua institusi tahfiz ini akan berkembang maju dan ilmu agama dapat disuburkan di tanah Melayu, di negara kita yang tercinta ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.